Sekarang yang bahagian B pula, iftitah pendek atau ringkas. Doa iftitah tu ada panjang, ada pendek. Ya tak? Apa itu makna doa iftitah? Doa pembuka. Doa iftitah adalah doa pembuka. Okay. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran dan yang kita hadiahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya, seterusnya pada ahli-ahli jamaah kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah pergi terlebih dahulu. Sya'ulillahil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang lepas sudah selesai adab-adab makmum dalam solat, iaitu mengangkat takbiratul ihram selepas takbiratul ihramnya imam dah terbiya. Bermakna makmum tidak boleh menyamai dengan imam takbir. Imam Allah Akbar, makmum ikut Allah Akbar, tak boleh. Ya, biarkan imam habis Allahu Akbar barulah makmum takbir. Nak menyamai pun tak boleh. Ya, jadi itu dinamakan kita naklah dikhawatiri kok imam nanti maklumlah ya, ada setengah imam gagap pun ada, ya tak, banyak kali Allahu Akbar. Kalau sekiranya makmum pun Allahu Akbar, imam balik Allahu Akbar, dia Allahu Akbar balik, jadi semua sama ya. Jadi itu insya-Allah, mudah-mudahan okey. Dan begitu juga yang lepas membincangkan masalah doa iftitah. Selain iftitah turut dibaca oleh imam dan orang yang solat sendirian. Imam An-Nawawi telah menyebutnya secara panjang lebar dalam kitabnya Al-Azkar, ya, halaman 90. Di sini saya nukilkan maksud kata-kata beliau seperti berikut. Ketahuilah bahawa terdapat banyak hadis yang keseluruhannya menyatakan bahawa seseorang itu hendaklah mengatakan Allahu Akbar. Ini adalah doa iftitah. Doa iftitah adalah doa pembuka. Bacaan doa iftitah juga ialah bukan semestinya dalam solat waktu sahaja. Sebenarnya semua solat itu adalah disunatkan untuk baca doa iftitah, doa pembuka, semua solat. Pasal tu kadang-kadang kita tengok kita solat ni hanya kuantiti, kualiti kurang. Banyak apabila solat sunat saja, doa iftitah sunat, tinggalkan sunat. Surah sunat, tinggalkan sunat. Mentang-mentang solat sunat saja. Jadi habislah, tinggal apa je yang sunat dahlah solat sunat. Kemudian sunat ditinggalkan. Habis gitu aja nanti. Tinggal sikit aja. Tinggal pati-pati sikit aja, ya tak? Okay. Jadi oleh itu biarlah kita sempurna, oleh kerana solat sunat juga perbuatannya macam solat fardu juga. Cuba kalau kita menghayatinya dalam solat kita, itulah yang mendatangkan khusyuk kita. Yang lepas kita dah membincangkan masalah khusyuk. Jadi saya suka ulangi lagi masalah khusyuk. Pasal khusyuk ni dalam bahasa Arab, ya tak? Jadi dalam bahasa Melayu apa? Tumpu. Tak? Orang putih kata fokus. Fokus, ya tak? Fokus, betul tak? Fokus, tumpu, khusyuk. Tapi kita selalu gunakan khusyuk, naklah khusyuk gitu. Ya, jadi oleh itu nakkan khusyuk, kita dapat menghayati apa yang kata-kata kita dalam solat. Oleh kerana setiap kita solat ini adalah ibarat kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu
ayat kita sebut, setiap itu dia dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita itu ringkasan yang lepas. Jadi kita masuk ke B pula. Iftitah pendek atau ringkas. Maksudnya doa iftitah ni ada pendek, ada panjang. Begitu juga doa kunut. Tak? Doa kunut pendek, doa kunut panjang. Yang sekarang ni surah Baqarah nazilah pula kan. Lagi panjang. Yang mula-mula dulu bulan 2 dulu, mula-mula PKP dulu, semua suruh buat pendek-pendek. Sampai kunut pun saya buat pendek. Ya, Allahumma ghfir. Kalau sendiri, Allahumma ghfir li ya ghafur. Jadi saya jadi imam, Allahumma ghfir lana ya ghafur. Dah habis. Itu je. Pendek lah. Dah. Cukup. Jadi kalau suruh begitu juga, macam doa iftitah, ada panjang, ada yang pendek. Okey. Okey. Sunat membaca keseluruhan doa iftitah. Di atas, bagi seorang yang mengerjakan solat secara sendirian, begitu juga seorang imam yang telah mendapat keizinan daripada semua makmum. Imam. Ya tak? Kadang-kadang imam ni, saya ada, ya, imam setengah-setengah tempat tu, kadang-kadang dia tak baca. Kita baca doa iftitah, Fatihah habis, dia dah Allahu Akbar. Pun ada juga. Ya, selalu yang solat sir. Maksudnya solat zuhur, solat asar. Ada kebanyakan macam tu. Jadi, okey, walhal doa iftitah segala-galanya sunat tu apabila kita memenuhi sunatnya, maka pahalanya penuhlah nanti. Nah, kalau tidak, mana nak dapatkan penuh? Pasal tu saya katakan, kita banyak solat hanya kuantiti. Kualiti tak ada. Susah sikit. Ya? Jadi oleh itu, marilah kita melatih diri kita. Kenapa? Untuk diri saya juga. Ya? Ya? Untuk ingat kita pasal solatlah yang ditanya terlebih dulu di yaumil mahsyar besok. Nah, bukan apa? Walaupun banyak mana saya katakan saya boleh buat membina sebuah masjid ke, 2 buah masjid, tetapi saya meninggalkan solat just nothing. Ya, tak ada apa benda tu. Ya. Tapi kalau kita rajin solat, dengan sempurna solat kita, buang tai cecak atas sejadah ni pun dinilai besok. Ya, buang duri, buang paku ke atas jalan pun dinilai besok, dihisap besok. Ya, marilah kita tegakkan solat dengan kesempurnaannya. Okey. Tetapi sekiranya imam tidak mendapat izin, tadi pukul berapa saya mula? 30 minit kan? Okay. Tetapi sekiranya imam tidak mendapat izin daripada semua makmum, maka dia tidak diharuskan untuk membacanya, bahkan meringkaskannya sudah memadai. Ringkasan paling elok bagi doa iftitah ini ialah, ini dia. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kat sini ni kadang-kadang kita tersilap. Ya. Kita baca apa? Ada setengah orang baca wa ma ana minal muslimin, pun ada juga. Kalau wa ma ana minal muslimin, bermakna saya bukan dari golongan orang Islam. Kat sini wa ma ana minal musyrikin, saya bukan dari golongan orang musyrik. Ya tak? Okey. Dari situ kat dia. Maksudnya, aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang menciptakan kesemua langit dan bumi dalam keadaanku yang lurus dan menyerah diri. Serta tidaklah aku termasuk daripada kalangan orang-orang musyrikin. Itu dia. Ya? Sesungguhnya, solatku, ibadahku, kehidupanku, dan kematianku hanyalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Tidak ada sekutu baginya. Dan seperti itulah aku diperintahkan, serta aku termasuk dalam kalangan orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat ini, kita khusyuklah. Ya dah. Pasal apa yang kita baca kita tak tahu maknanya. Ya, jadi hanya kita diungkapkan di bibir saja. Ya dah. Apabila diungkapkan dalam bibir saja, bukan itu maknanya. Pasal itu kata-kata, orang kata I love you, itu just nothing lah. Just ibarat dalam bibir saja. Nah, itu bukan cinta sejati. Ya, aku Islam tapi tinggalkan solat. Itu bukan artinya. Ya, yang cinta sejati adalah tidak perlu disebut di mulut, disebut di hati. Bab pepatah mengatakan, love is a word spoken by the heart, not by the mouth, heard by the soul, not by the ears. Ya tak? Betul tak? Cinta itu adalah, cinta sejati itu adalah bukan yang dikatakan oleh mulut, tapi dikatakan oleh hati ataupun oleh roh. Ya tak? Bukan didengar oleh telinga, tetapi didengar oleh roh kita. Itu dia. Jadi apabila cinta tu dengan kata suami isteri, cinta mencintai. Saya minta maaf, saya dengan isteri saya, hidup dengan isteri saya sampai isteri saya meninggal selama 36 tahun. Saya tak pernah mengungkapkan cinta apa itu, tak ada. Cuma kata sayang, sayang gitu aja. Nak kata cinta apa ni, love dia, tak ada. Pasal saya panggil dia nama, dia panggil saya pun nama. Tetapi dalam hati tetap cinta dan sayang. Dah seberapa tahun dah? 10 tahun dah meninggalkan saya. Namun nak tarik ganti, terbayang, teringat lagi. Pasal cinta di hati tadi. Ada? Ada? Biar pasal apa? Biar dia menunggu di sana. Okey. Pasal apa saya bayangkan? Orang yang mati ni rohnya kadang dia balik ke rumah. Andainya dia balik ke rumah, saya kahwin lain. Kat dulu dia balik, wujud pula jasad dia. Dia tanya, siapa ni? Ini isteri saya, kata. Apa dia kata? Di manakah janji setiamu? Kat mana saya nak terjun? Ada? Dulu janji hidup semati. Ada? Tu dia. Okey, cukup. Jadi inilah solat ni tadi, doa iftitah ni hayatilah. Walaupun sunat tapi jangan diringan-ringankan. Yang sunat ni kata, tapi kalau kita memberatkan yang sunat, maka yang wajib apatah lagi. Nah, tapi kalau meringan yang sunat, yang wajib belum tahu lagi. Belum tentu lagi. Ya, okey. Sebenarnya, bacaan ini tidak hanya dikhususkan kepada imam yang tidak mendapat keizinan makmum untuk membacanya. Malah orang yang mengerjakan solat secara sendirian boleh membacanya. Ya? Yang secara sendirian sekurang-kurangnya, yang pendek pun cakaplah. Yang pendek jadilah, tak payah yang panjang tu. Yang lepas panjang kan. Yang pendek tu pun cukup. Jangan sampai tak baca sana. Tapi tak baca sah tak solatnya? Solat tetap sah. Ya? Tapi kualitinya tu wallahu alam lah. Itu Allah saja maha mengetahui. Pasal benda tu sunat. Ya tak? Sunat, kita buat dapat pahala. Tak buat tak dapatlah apa-apa. Tapi itulah kesempurnaan kita. Okey. Itulah tadi doa kita. Marilah kita hayati. Walaupun kita dalam macam satu ini, solat hajat. Yang kan disarankan solat hajat, yang lepas maghrib buat solat hajat, solat doa munajat semua, zikir munajat semua. Kadang-kadang laju je imam bawa. Boleh jadi doa iftitah tadi tak bawa. Bacaan sekadar bacaan yang ringkas-ringkas saja. Pasal tu, kalau bagi saya, ini kita ikut sebagai ikutan, oleh kerana kita pun dah disarankan itu, tak boleh lama-lama, ikut sajalah. Tapi kalau orang khusus, contoh, selalunya orang tu, Ustaz, tolong, sebulan ni, anak saya ataupun bapa saya sakit Ustaz, minta tolong doakan solat hajat Ustaz,
mudah tu. Saya memang terperinci. Ya, contoh macam bagaimana yang Adib dulu. Adib kena apa? Selain mengajar kat Bumba dia ajak tu. Pasal tu saya kata okey. Kita sekarang buat tumnam-inah. Kita solat hajat dengan secara ikhlas. Okay. Secara ikhlas. Kita nak mendoakan sahabat kita. Kalau hendaknya Allah nak ambil, biarlah ambil dengan secara mudah. Andainya dipanjangkan umurnya, maka biarlah dipermudahkan ya perubatan kita. Lepas tu, pertama lepas solat maghrib, saya ajak dia solat. Lepas solat ba'diyah maghrib kan, lepas tu saya ajak solat apa? Solat taubat. Tapi ada setengah ulama mengatakan solat taubat tak ada. Sedangkan setiap waktu kita solat dah kita taubat dah. Ada. Ada setengah ulama begitu. Tapi saya ini mengaji pondok ni, guru saya guru tua-tua dulu. Taubat ni khusus. Ada. Jadi terpaksa kita khusus ya untuk taubat supaya diampunkan dosa-dosa kita semua. Ya, baik yang kita sedar atau tak sedar. Lepas tu baru saya baca solat taubat. Betul-betul baru solat taubat, baru buat solat hajat dengan perinci-perinci. Contohnya ayat-ayat yang mudah. Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Qul huwallahu ahad 10 kali. Lepas tu nanti kita sujud apa? Salam akhir, lepas salam sujud semua. Sebab apa? Kita nak berkata-kata dalam bahasa Melayu. Pasal tu setelah salam dulu. Yang kalau yang kita siapa ni kan tak ada, kan terus saja semua suruh sebut dalam hati kan. Apa dia dalam hati ni rasanya kurang sikit lah. Ya tak? Tapi kalau disertai mulut dan disertai hati rasanya yakin. Ya tak? Pasal tu dah salam tu, lepas tu sujud semula. Apa? Selawat Nabi 10 kali, tasbih 10 kali, Rabbana atina fid dunya 10 kali, lepas tu memohon dalam bahasa kita. Tak? Sebagaimana anak kita. Insya-Allah. Masa tu alhamdulillah. Sebelum tu saya tak buat macam tu. Saya buat ikut-ikut sebenarnya. Sekali, satu masa tu, kali yang ketiga, saya buat macam tu. Alhamdulillah. Saya balik rumah tu, kawan pun, yang orang Bumba, Ustaz, baru sebentar tadi Ustaz, Adib dah habis dah. Kata, syukur Alhamdulillah. Tak? Dipermudahkan. InsyaAllah. Bukan itu aja, ada lagi contoh-contoh yang lain. Okey. Jadi oleh itu, jangan yang sunat ini kita ringankan. Jangan. Ini tuan guru saya dulu, cukup apa? Guru saya, Pak Kiai saya dulu, memang cukup marah kalau diringan-ringankan saja. Okey. Mana tadi? Iftitah selepas imam membaca Al-Fatihah. Okay. Iftitah selepas imam membaca Al-Fatihah. Soalan. Apakah makmum tetap disunatkan membaca doa iftitah setelah imam memulakan bacaan Al-Fatihah? Okay. Jawapan. Saya merujuk kepada kitab kandungan kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adillatuh, juzuk yang pertama halaman 690. Apabila pengarang mengatakan orang yang bermaksud apabila imam telah memulakan bacaan Al-Fatihah atau surah secara nyaring atau perlahan, maka makmum tidak boleh membaca pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala sama ada doa iftitah atau sebagainya. Di sisi para ulama mazhab Hambali dan Hanafi menurut pendapat yang muktamad. Okay. Keadaan makmum tidak ada bezanya sama ada dia seorang yang masbuk ataupun mendapatkan imam. Okay. Satu, selepas imam memulakan solatnya atau selepas imam telah memulakan bacaannya. Ini bagi pendapat mazhab Hambali. Okey. Pendapat mazhab Hambali begitu. Hal ini kerana mendengar, ingat ya, jangan katakan
saya menyalahkan Hambali, mentang kita Syafi'i, semua sama, semua boleh, ya, semua boleh. Pasal tu kadang-kadang jangan kita menyalahkan orang. Contohnya ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini. Kata jangan mengatakan tak sah dan sebagainya. Tak, itu ada pendapat masing-masing. Imam masing-masing dan semua itu adalah benar. Ya, cuma salah satu daripadanya itu adalah khusyuk dan tetap tidak boleh goyang-goyang. Okey. Hal ini kerana mendengar bacaan Al-Quran imam dalam solat jahiriyah merupakan suatu perkara fardu di sisi mereka. Manakala dalam solat di sisi mereka ni siapa? Sisi mazhab Hambali tadi, ya. Sisi mazhab Hambali, dia dengar tu lebih utama. Okey. Hal ini kerana pasal tu setengah mazhab Hambali kalau dia tak baca lepas Balin Amin, kalau Syafi'i kita baca Fatihah kan. Macam Hambali tak perlu kan. Dia memadai mendengarkan imam punya apa tadi. Itu Hambali pasal dia suruh fokus bacaan apa tadi? Ayat Qurannya yang imam baca tadi. Itu bagi Hambali, ya. Okay. Nanti jangan kita salah-salahkan sana, salahkan sini, jangan. Ada lagi itu. Manakala dalam solat syiriah adalah disunatkan sebagai memuliakan bacaan Al-Quran. Syiriah ni yang perlahan lah. Macam Zuhur, Asar. Ya tak? Syiriah. Itu, maka itu kita kena baca. Okay. Dalam keadaan ini, makmum tidak disunatkan membaca pujian dan doa iftitah dalam solat syiriah. Bukanlah kerana dia diwajibkan supaya diam. Bahkan, bacaan imam sudah mencukupi bagi menampung bacaannya. Tetapi, dalam mazhab Hambali pula, makmum boleh membaca isti'azah dan doa iftitah dalam solat syiriah atau sewaktu imam berhenti seketika daripada bacaan dalam solat jahiriyah. Ini dalam solat jahiriyah. Ketika imam berhenti seketika, dia boleh baca. Itu. Ini pendapat Imam Hambali tadi. Menurut pendapat para ulama mazhab Syafi'i, ini Syafi'i, bacaan doa iftitah adalah sunat. Sama ada dalam solat fardu atau sunat bagi orang yang mengerjakan solat sendirian dan imam. Bagi makmum, dia masih tetap disunatkan membaca doa iftitah sekalipun imam telah mula membaca surah Al-Fatihah. Ini pendapat Al-Syafi'i. Yang tadi pendapat Hambali kan. Pasal tu kita jangan memang kita walaupun kita berpegangkan Syafi'i, jangan kita menyalahkan orang yang Hambali lain pula. Ya dah. Pasal ada pegangan masing-masing. Okay. Tapi kalau kita Syafi'i, pegang pada Syafi'i. Contoh, ya, macam solat sunat qabliyah maghrib memang tak ada. Dah, Rasulullah tak buat dulu. Tak, pandangan orang lain tak ada. Tapi bagi Imam Syafi'i boleh dilakukan. Tapi yang ba'diyah memang adalah sunat. Pasal itu bagi Imam Syafi'i, ya, disunat dan dibagi lupa saya. Ada benda. Dia bagi pandangan Imam Syafi'i. Ya. Jadi ada sunat, ada yang sebab apa? Yang dalam sebagaimana yang dikatakan dalam solat sunat qabliyah ni tadi, qabliyah ni tadi sebelum maghrib ni tadi, ya. Sebab apa? Rasulullah memang tak buat, tetapi sahabat ada buat. Ketika itu apabila sahabat datang, Rasulullah datang, sahabat sedang buat, Rasulullah diam aja.
Satu ketika Rasulullah datang, sahabat tak buat. Maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat? Solatlah, kata. Pasal benda tu baik. Tak? Maka silakan. Bukan semestinya apa, benda yang baik boleh kita lakukan. Jangan kita mengatakan bid'ah dan sebagainya. Ya, begitu juga wirid. Ya, wirid yang baca kuat-kuat sama yang kita buat tadi. Tak? Zaman Rasulullah mula-mula buat. Lepas tu, oleh kerana semua sahabat dah pandai semua dah maka dia tak kuat lah baca kuat. Tetapi zaman Ibnu Abbas, dia buat semula. Rasulullah dah tak ada dah. Ya? Dia buat semula kuat. Masjid Ibnu Abbas ni kat mana kau? Kat Taif. Cantik. Tapi sekarang, makam Ibnu Abbas pun kita dah tak boleh ziarah dah. Ya? Okay. Masjid dia cantik dia. Okay. Zaman Ibnu Abbas dimulakan semula. Begitu jugalah macam Al-Quran. Satu. Al-Quran ni susunan Al-Quran zaman Utsmaniyah. Ya tak? Zaman Rasulullah tak ada susun macam sekarang. Ya tak? Sekali semua dah bisa itu macam Utsmaniyah, maka disusun semula. Pasal itu dipanggil Resam Utsmani. Ya tak? Ikut Resam Utsmani. Okey. Menyebut amin bersama imam sebelum mula membaca iftitah untuk dirinya sendiri. Boleh? Imam Syafi'i boleh. Tetapi pandangan Imam Syafi'i, doa iftitah ni dikata sunat, ada kalanya haram. Contoh, saya masuk masbuk, masuk dalam sini. Masbuk, tetapi masbuk kalau sekiranya imam baca Fatihah belum habis, berarti saya doa iftitah sempat lagi kan. Tetapi kalau sekiranya imam dah baca surah di hujung, saya tak sempat lagi baca sepatah seayat pun Al-Fatihah, saya baca pula doa iftitah, maka itu jadi haram saya. Lebih utama, kalau masbuk, utamakan Fatihahnya dulu. Tak? Kita baca. Apa? Jangan pula silap saya kata utamakan Fatihahnya dulu. Lepas Fatihah boleh baca apa doa kita tak boleh. Ya, selepas kita membaca Fatihah, maka tidak perlu kita baca doa iftitah lagi. Okey, sikit lagi. Bagaimana pula dengan mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilatu, juzuk pertama halaman 689, pengarang menyebutkan bahawa para ulama mazhab Maliki berpendapat doa iftitah itu makruh dibaca dalam solat. Apa yang perlu dilakukan ialah terus membaca surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Itu bagi pendapat Maliki. Ya tak? Jadi, oleh kerana kita Syafi'i, peganglah Syafi'i. Yang pegang pada Hambali, peganglah Hambali, tapi kena faham. Ya, kena faham. Jangan nak ambil yang senang saja, kita tak faham. Ya, mentang-mentang, oh ini boleh, tapi saya nak ikut ini je. Ya, ya. Seperti mana bersentuh lelaki perempuan. Nah, lelaki perempuan. Apabila Hambali, kalau tidak mendatangkan syahwat, dia kata tak batal. Nah, sentuhan. Nah, pasal itu dalam keadaan haji dan umrah, maka Imam Syafi'i pun boleh ambil dalam pendapat imam yang lain. Contohnya, maklumlah, oleh kerana dalam keadaan haji dan umrah ini ada susah. Susah tu nak mengelakkan. Itu masyaqqah. Masyaqqah susah payah nak dielakkan. Maka tu dalam kursus haji dan umrah bersentuhan lelaki perempuan dengan tidak sengaja, maka dan tidak mendatangkan syahwat, maka tidak batal. Ya tak? Tidak batal. Dalam keadaan masyaqqah. Okey. Pengecualian membaca iftitah. Makmum tidak perlu membaca doa iftitah. Ini pendapat siapa tadi? Imam Maliki. Ya. Makmum tidak perlu membaca doa iftitah apabila ia telah memulakan bacaan Al-Fatihah. Okey. Atau isti'azah.
secara keseluruhannya. Membaca doa iftitah tetap disunatkan dalam mazhab Asy-Syafi'i dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat. Okey. 5 syarat membaca doa iftitah. Nampaknya waktu pun dah sampai. Apa nak sambung ni? Apa kita stop? Ha? Ya? Dah. Pukul 9. Tapi ini dah masuk isyak tau. Ha? Kita nak sampai 9. Tak sampai kan? Sekarang tutup ya? Okey. Saya ikut saja dia pasal keadaan ni kita kena ikut. Ya. Sebagaimana nanti kalau tidak nanti kita kena tahan lagi, tak boleh lagi, susah. Sekurang-kurang dapat sedikit-sedikit pun alhamdulillah. Seayat 2 pun alhamdulillah. Ya. Jadi oleh itu insya-Allah kita sambung semula besok 5 syarat ni nanti. Okey. Bukan besok, akan datanglah. Okey. Ada apa pertanyaan? Sikit pertanyaan. 1, 2. Hari ini 10 ya? Ha? 11? Oh. 11. Bulan 3. 2021. Okey. Ada pertanyaan? Kita kena ikut. Ya? Sebagaimana yang ini. Kita tutup ni. Sebenarnya kalau tutup mulut ni tak boleh, ya, oleh kerana dalam kata darurah boleh, ya tak? Jadi macam sujud, ketika sujud, ya, hidung kita kena kan, hidung kena tutup ni kan, jadi kena lapik. Ada setengah mengatakan tak mengapa, diharuskan, tapi bagi setengah-setengah pula dia kata biar turun segini. Ini nak dapatkan sujud, itu aja. Lepas tu nanti kita tarik balik lah. Ketika solat aja kita turunkan gini. Pasal ketika sujud nanti supaya tidak kena ni kan. Itu pendapat apa? Oleh dah kerana dalam kadar darurah ni, bermakna kita elakkan semua, kita rujuklah kepada orang-orang yang alim. Jangan kita menjadi pertengkaran nanti. Ya, itu tak boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Memang itulah. Sedangkan yang jarak-jarak ni kan memanglah dia tu. Ya, tapi jangan kita pertikaikan oleh kerana sebab-sebab tentu tadi. Ya. Allah berkata mana ini sunat. Itu sunat. Apabila sunat, tapi walau bagaimanapun dia kata yang ada dia kesempurnaan solat adalah rapatkan dan sebagainya, tak apa. Sementara ini kita doa-doa, mudah-mudahan kita dapat kembali seperti sedia kala. Okey, ada pertanyaan yang lain? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar bahasa dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun, selalu dalam kuliah-kuliah saya bagi peluang pada jamaah-jamaah tak sempat soal di dalam kuliah boleh buat WhatsApp. Ya? Bab hukum hakam. Ya? Bab hukum hakam ni, ya, hukum hakam apa yang saya ajarkan, solat dan sebagainya. Ya? Ada pun tu. Dia WhatsApp. Ustaz tak ada niat nak cari ganti lagi. Itu tetap saya tutup. Blok terus. Ya, itu dia. Itu lain. Ya. Okey. Setakat ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Saya WhatsApp saya boleh tanya Cik Zul lah. Ataupun saya sebut 013 3311 535. Cukup mudah. Ya. 013-3311-535 dah. Untuk WhatsApp saya boleh. InsyaAllah. Okey. Sekian dulu yang dah saya sampaikan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Dan mari kita sama-sama berdoa supaya dapat segera kita pulih semula. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baik datang dari Allah. Kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan, hamdan zakiran, hamdan syakiran, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da mamat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.